Gejala sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia semakin membimbangkan. Stigma negatif terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT dengan persepsi mereka ini sukar berubah menjadi punca mengapa golongan yang sudah bergelumang dengan gejala terbabit sering terasa dipinggirkan. Kritikan, kecaman dan pandangan serong masyarakat lebih menyukarkan kumpulan LGBT untuk dipulihkan. Selain faktor kurangnya kefahaman agama dan penerapan kasih sayang dalam institusi kekeluargaan. Mengajak bukan mengajar, menyantuni bukan menghukum. Menyedari hakikat ini, bahagian Keluarga Sosial dan Komuniti KSK, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, bekerjasama dengan bahagian dakwah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Zakat Pulau Pinang, mengambil inisiatif melaksanakan program retreat Masih Ada Yang Sayang yang disasarkan kepada komuniti gay dan transgender bertempat di Camp White Resort Balik Pulau, Pulau Pinang. Bahagian penyiaran JAKIM turut bersama-sama membuat liputan sepanjang program berlangsung sebagai pengisian rancangan Pesada Jenah. Seusai pendaftaran, para peserta dibawa untuk aktiviti kayak. Aktiviti Water Confidence ini sebenarnya kita melatih, kita banyaklah hikmah yang tersirat sebenarnya, ibrah dia. Salah satunya kan cabaran untuk turun ke air ini satu cabaran yang bukan semua orang boleh lawan lah kan. Jadi kita cuba memecahkan tembok ketakutan berhadapan dengan air itu kan. Air itu simbol pada satu ujian lah ataupun kesukaran kita dalam hidup. Jadi bila kita boleh turun kan, berkayak dan ada beberapa aktiviti water confidence lain, jadi semoga ini menjadi asbab kepada mereka untuk memecahkan ketakutan-ketakutan yang mereka hadapi dalam hidup lah, insya-Allah. Mungkin dari segi kekeliruan, dari segi pelbagai masalah persepsi masyarakat. Jadi golongan macam ni kita tahu banyak persepsi masyarakat yang mungkin ada yang tepat, ada yang mungkin kurang tepat. Jadi mereka rasa left out, mungkin rasa terpinggir. Sebenarnya dalam siri kali ini kita banyak outdoor activities, banyak aktiviti luar yang itulah kita sebenarnya semua itu ada kaitannya dengan apa yang mereka lalui lah dalam hidup. Keesokan paginya, pada hari kedua, para peserta dilatih mendaki hutan untuk menguatkan fizikal dan stamina di samping menghayati alam semula jadi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sambil seronok mengutip durian yang gugur. Selepas itu pula, slot psikologi dengan tajuk pengurusan stres menerjah jiwa peserta yang disampaikan oleh Pegawai Psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang, Muhammad Zaidi Awang Kecil. Saya tekankan tentang perubahan diri, tentang pilihan dalam hidup. Tuhan menjadikan kita ni ada lelaki, ada perempuan. Tuhan jadikan alam ni berpasang-pasangan. Dan bila macam tu kita pilih untuk jadi sesuatu tu, macam mana kita nak timbulkan sampai rasa. Kita macam contoh kita kata kita pilih untuk jadi orang Islam. Tapi adakah kita rasa kita ni Islam? Selagi mana kita tak ada ilmu apa semua. Dan perubahan diri itu dia perlukan sokongan, motivasi, dan itu yang kita bantu mereka ni dari segi motivasi. Kadang-kadang biasalah kadang kita terjalan pun kita terjatuh kan, jadi kita nak tarik balik, nak bangun balik dan untuk menuju ke arah yang kita nak capai lah kan, ke arah kejayaan hidupan di dunia dan juga di akhirat lah, insyaAllah. Sebenarnya kita rasa menyesal. Kemudian bila kita kembali ke alam fitrah ni, jiwa kita akan rasa tenang. Kita tak ada fikir masalah-masalah yang membelenggu fikiran kita. Jiwa kita tenang, hidup kita tenang, tidur kita tenang dan segalanya tenang. Alhamdulillah. Program ini turut mendapat kerjasama Hijrah Republic Network, Yayasan Ihtimam Malaysia dan Yayasan Taqwa. Wilayah persekutuan ini telah disertai 20 peserta yang datang secara sukarela dari Perlis, Kedah, Perak dan sekitar Pulau Pinang. Program ini dikendalikan sepenuhnya oleh perunding motivasi Smart Triple IQ yang diketuai Ustaz Muhammad Azki Hafizi Ibrahim
bersama 3 fasilitator. Malam ni kita buat game kapal terbang. Sebenarnya kapal terbang ni bukan kita nak ajar kapal terbang, tapi kita nak memberitahu falsafah di sebalik game tu ialah setiap kejayaan dan mesti ada matlamat. Matlamat kita nak bergerak dari satu level ke satu level. So untuk kita bergerak ke satu level dan mencapai matlamat mesti ada 2 perkara, iaitu mesti ada guru dan mesti ada ilmu. Dalam apa bidang pun, kalau kita duduk di bidang mana pun, itulah sebenarnya faktor yang paling besar. Jadi kita cuba nak bawa keyakinan, membangkitkan keyakinan para peserta bahawa mereka boleh sampai ke tahap yang mereka nak, kan. Walaupun mereka gagal, walaupun mereka jatuh sebagainya, tapi itu bukan ukuran. Ukurannya adalah mereka terus bangkit, mereka terus untuk menuju ke depan, mereka tidak berputus asa dan mereka akan tetap untuk belajar ilmu dengan guru, kerana belajar dengan guru itu dia ada satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, itulah ada keyakinan untuk develop diri masing-masing untuk berjaya. Jadi kita cuba buat game kapal terbang ni untuk mereka nampak dengan mata mereka sendiri. Assessment kali pertama mereka buat gagal. Kemudian saya ajar dia orang. Saya buat depan orang, saya tunjuk dia orang, saya sentuh dia orang, saya buat depan dia orang, jadi dia nampak dia orang macam belajar sungguhlah. Dan dia buat kali kedua dan memang ada perubahan. Tak ada seorang peserta yang kali pertama tak jadi, kali kedua pun tak jadi. Tak. Kali pertama dia kosong, kali kedua dia sampai level 3 dan 4. Ini membuktikan bahawa ilmu itu mesti dipelajari. Bila kita belajar dengan guru yang betul dan guru itu boleh memberi sesuatu yang betul, kan, guru tu betul, guru tu kena betul, dia memberikan sesuatu yang betul, insya-Allah kita boleh berubah. Itulah di antara pengajaran yang kita cuba terapkan kepada para peserta malam ni. Setiap peserta juga diberi ruang berbicara secara heart to heart melalui aktiviti kaunseling kelompok. Lebih menarik dari aspek kerohanian, para peserta serta barisan urus setia bersama-sama menunaikan solat fardu, qiyamul lail, berzikir dan berdoa secara berjemaah. Banyak ilmu yang saya dapat di sini yang tak pernah kita belajar dekat kampung, kan. Datang ke sini banyaklah yang kita dapat. Seperti apa tu, mandi hadas, belajar fardu ain apa. Masing-masing meluahkan masalah dan sahabat-sahabat lain diberi peluang untuk menunjuk arah dan solusi. Kita dulu memang dari kecil lembut. Habis tu dah besar-besar jadi kebanyakan ke arah perempuan. Jadi dah besar tu kita berdikari sendirilah. Dah lepas tingkatan 5 kan. Kita berkedan pergi jalan sendiri. Habis tu kita pergi merantau lah. Masa umur 20-an saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Jadi saya ni banyak kawan Islam. Jadi di situlah saya ingin masuk Islam macam tu. Dah cukup masa dia, inilah cukup masa dia. Program-program menarik menanti anda di TV1 sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 1443 Hijriah. Yang lain itu semua untuk korban. Jadi macam dia orang bagi makan tu untuk yang kalau dengan sana. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 1443 Hijriah. Mewarnaimu hanya di TV1. Slot Akidah pada hari terakhir program amat mencuit hati peserta. Yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Zaidi bin Ramli, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan, berjaya mengendalikan slot Akidah selama hampir 2 jam dengan penuh keceriaan. Antara perkongsian yang berbahagia Datuk yang dipersetujui para peserta, alam ini ada pencipta. Pencipta menentukan standard
sunatullah dan syariah. Semua yang mengikut standard mendapat kebaikan dan ganjaran. Semua manusia mahukan ganjaran paling besar. Hanya diri sendiri yang berfikir dan membuat pilihan. Dan saya tadi memberikan penekanan tentang akidah, tapi dalam keadaan yang santai. Dan sebenarnya keadaan santai itu lebih mudah untuk kita menerobos pemikiran mereka. Sebab golongan ini sebenarnya ada pengetahuan berkaitan akidah. Cuma kita perlu bantu mereka untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian dan buat perubahan kepada diri mereka. Maka bahasa-bahasa yang kita gunakan itu hendaklah bahasa-bahasa yang mudahlah. Tidaklah bahasa-bahasa kitab, tetapi kita ambil maksud daripada kitab itu dan kita sampaikan dengan bahasa mereka fahami. Dan saya lihat bahawa tadi mereka memberikan respon yang baik dan teruja untuk meneruskan lagi program-program sebegini. Dan oleh kerana itu saya mengharapkan masyarakat semua, agensi-agensi kerajaan dan NGO, kalau boleh sama-sama kita berganding bahu untuk sama-sama bersama dengan mereka untuk menjayakan misi mereka membaiki diri, sahsiah, keyakinan dan sebagainya. Maksudnya, Rasulullah SAW melaknat golongan lelaki yang menyerupai orang perempuan dan juga golongan perempuan yang menyerupai orang lelaki. Riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah kita bagi kesedaran untuk kita sedar yang asal kejadian kita dan orang kata apa, menambah ilmu lah, betul daripada ilmu daripada segi ibadah, akidah kita yang kita tak, mungkin ada yang kita tahu tapi kita tak tahu lebih mendalam kan. So program ni kita senang nak Q&A sebab kalau kita buka YouTube pun dia terlalu orang kata apa, macam banyak sangat. Saya ada fatwa yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni. So kita jadi keliru. So bila kita join program ni, kita boleh tanya direct dan kita pegang yang tu kan. Kalau kita rasa terdetik, aku dah lama tak semayang, aku nak semayang, kita cuba mula. Sebab dia tak ada, okay, kita kata tunggu masa untuk berubah. Kalau bukan daripada sekarang kita mula, bila? Okey, bila yang kita akan mula? Kalau bukan daripada sekarang. Bila once Allah dah ketuk pintu hati kita untuk tiba-tiba kita tengok orang, seronoknya tengok budak-budak ni mengaji, macam teringin. Kita cuba cari untuk dapatkan siapa-siapa yang kita rasa kita boleh percayai, start mula mengaji, start mula semayang. Saya bukan nak kata saya baik, saya pun melalui fasa-fasa tu berusaha cari tempat sampailah ada satu tempat yang menerima saya lah kan, untuk mengaji, kan, mendekatkan diri dengan Tuhan lah. Bermula dari modul-modul individu dan berkumpulan di dalam kelas, slot psikologi oleh kaunselor dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, teori dan soal jawab fiqh solat dan toharah, sehinggalah aktiviti luar kelas seperti water confident berkayak, jungle trekking dan menaiki kenderaan ATV mengelilingi kampung. Kesemuanya mereka ikuti dengan penuh keterujaan. Panda Ali, peserta orang asli yang belum Islam tetapi begitu teruja mengikuti program ini. Kini beliau menetap di Kuala Kangsar, Perak. Saya join program ni sebab nak timbul ilmu, nak tahu macam mana perkembangan orang Islam, dan saya excited sebab banyak benda yang saya belajar, benda yang tak pernah saya jumpa dan tak pernah saya jelajahi. Jadi saya macam excited sangat. Banyak yang benda yang saya tak belajari. Dekat sinilah saya perkembangan saya dan tahu selok-belok macam mana
pasal sejarah agama tu bukan apa, sebab saya nak gemar ambil tahu pasal agama, bukan agama Islam saja. Banyak agama yang dekat Malaysia ni saya pernah ikut tengok cara dia macam mana, sebab itulah saya nak ambil tahu. Dari situ saya nak belajar macam mana orang Islam, cara sembahyang dan cara tradisi diorang. Dan kami juga dapat berjumpa dengan kawan-kawan lama yang berpuluh tahun tak jumpa, dan bersama ustaz-ustaz yang membimbing ke arah keimanan, ketakwaan, dan memilih kami ke arah kebaikan lah, dan menguji dengan soal sukan-sukan riadah yang lama kami tak pernah buat, sebab kami dah lama berhenti daripada kerja dengan swasta. Dan dapat jemputan ni, kawan-kawan ada juga lah dari NGO kan yang jemput kami untuk menyertai rancangan ni, untuk membersihkan jiwa lah, rohani kita kan. Terima kasih lah banyak-banyak saya ucapkan kepada JAKIM, MAIB, Lembaga Zakat, Camp White Resort dan semua yang terlibat dalam program ni lah. Terima kasih banyak-banyak. Selama 3 hari 2 malam, para peserta telah melalui pelbagai pengisian dengan tema Santai Tapi Sampai. Dan dakwah ni begitu luas, dan saya kira dakwah juga termasuk kepada orang-orang yang sebeginilah, LGBT dan sebagainya. Selain daripada kelas-kelas di masjid dan surau, kita juga mengambil inisiatif untuk mengadakan urusan dakwah ke lapangan. Jadi saya kira masyarakat kita terdiri daripada pelbagai darjat kehidupan lah. Ada orang yang susah, ada orang yang terbelenggu, orang yang maksudnya orang yang memerlukan tunjuk ajar di peringkat bawahan ataupun di peringkat masyarakat. Jadi saya kira program yang kita laksanakan satu golongan yang perlu kita berikan dakwah kepada mereka agar mereka dapat kembali kepada agama Islam yang sebenar. Dan bila kita melihat bahawa isu-isu LGBT ini satu isu yang perlu kita tangani dengan lebih serius, jadi saya merancang untuk mengadakan 3 siri program sebegini, insya-Allah untuk 3 siri, sama ada kepada pihak yang kita sebutkan LGBT. Juga saya merancang untuk diadakan program kepada pihak-pihak lain lah, termasuk saya kira guru-guru agama, guru-guru takmir dan juga pihak-pihak penceramah-penceramah yang kita beri tauliah kepada mereka. Saya kira mereka ini juga perlu didedahkan dengan modul-modul yang telah dibuat oleh pihak JAKIM agar mereka memahami situasi bagaimana cara mendakwah golongan-golongan LGBT ini. Mungkin kalau dakwah di masjid dan surau dan sebagainya itu telah biasa, common bagi kita. Tetapi modul-modul yang telah dibina oleh pihak JAKIM perlu diperhalusi, perlu didalami dan perlu ditunjuk ajar kepada guru-guru yang mendapat tauliah ini agar mereka juga meluaskan fungsi dakwah mereka. Bukan setakat dakwah kepada surau dan masjid dan sebagainya, tetapi turun ke lapangan, mencari golongan-golongan yang memerlukan dakwah di lapangan. Dan insya-Allah mudah-mudahan saya kira dakwah yang yang perlu kita laksanakan seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat didalami, dapat diperluaskan dalam masyarakat, tidak kira apa golongan sekalipun. Itu saya kira dakwah yang sebenarnya. Seterusnya program ditutup dengan resolusi dan diakhiri dengan doa dan zikir yang mengundang sebab hampir semua peserta. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Majlis ditangguhkan dengan ucapan perasmian penutup oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Hanif bin Omar alias Wahab selaku pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Hadiah dan sijil penyertaan turut diberikan kepada semua yang terlibat. Semoga program yang julung kali diadakan dengan sinergi pelbagai pihak ini menjadi pemangkin kepada banyak lagi program khusus kepada golongan LGBT ini.
serta menjadi asbab kepada jihad dan hijrah mereka untuk lebih dekat dengan agama. Untuk objektif program KSK Retreat Masih Ada Sayang ini, kita nak berikan pendedahan ilmu agama kepada kumpulan komuniti transgender dan juga maknyah, yang mana kita nak membimbing dia dan nak menyantuni dia dekat dengan agama. Dan mungkin kita nak belajar perkara basic lah, dari segi wuduknya, dari segi solatnya, dari segi kehidupan seharian seorang Islam. Kami melaksanakan beberapa program dan aktiviti seperti indoor dan juga outdoor. Dalam indoor kita banyak buat aktiviti game dan ada konsep ilmu pendedahan kepada peserta. Dan di luar juga kita buat aktiviti outdoor. Yang baru-baru ni kita buat aktiviti berkayak, kita buat juga aktiviti water confident, river crossing, dan semalam kita buat aktiviti ATV, kita naik motor mengelilingi kampung di balik pulau. Dan alhamdulillah mereka rasa seronok, dan sebenarnya kita nak terapkan keyakinan diri kepada peserta. Sekurang-kurangnya dia dapat rasa seronok dan mereka dapat rasa keyakinan untuk diri dia sendiri, dan ada penerimaan daripada masyarakat. Dan kita nak buang persepsi yang mana mereka ini bukan komuniti yang terpencil, tapi mereka perlu bersama dengan masyarakat, dan masyarakat perlu menerima mereka atas kekurangan, dan kita mengharapkan mereka ada perubahan sedikit dan semakin lama semakin dekat dengan agama, insya-Allah. Untuk aktiviti hiking yang kita buat baru-baru ni, kita buat jungle trekking, masuk ke hutan untuk kita nak berikan stamina dan mereka lebih rasa kuat dengan diri mereka, dan sebenarnya nak menguji mental juga, kerana ketika mana kita nak mencapai satu kejayaan pasti akan ada halangan, dan setiap halangan itu selagi mana dia boleh menempuh halangan dan dugaan dan cabaran, sebenarnya mental dia tengah memberitahu pada diri dia mana yang lebih penting, matlamat ataupun dengan halangan-halangan. Dan apabila mereka fokus pada matlamat yang mereka nak capai, alhamdulillah mereka berjaya menyelesaikan aktiviti itu, dan akhirnya mereka turun dan mereka rasa seronok, dan walaupun adalah sedikit sakit dan sebagainya, namun itu lumrah bagi kehidupan, dan akhirnya mereka dapat muhasabah dan mereka faham itu adalah falsafah di sebalik program hiking itu, insya-Allah. Indahnya pengorbanan Aidiladha ini, TV2 membawakan pilihan rancangan istimewa, hiburan khas Aidiladha. Hiburan khas Aidiladha, KMI Nazri dan Hijaz. Isnin 11 Julai, 8.30 pagi. Kami Hijaz. Saksikan konsert minggu ini. Saya Nazri Johani. Saksikan saya dalam konsert minggu ini. Nazri X Hijaz. Indahnya pengorbanan hayati Aidiladha ini bersama TV2. Tanah suci Makkah, dunia Makkah mukarramah. Pakcik rasa gembira lah, dah jadi baik kan. Kalau macam dulu tu kita ikut dengan kawan-kawan tu, jadi tak tahulah hanyut kan. Sekarang dah okey. Siapa dah berkahwin, dah ada anak cucu. Masa perasaan tu berupa, saya selalu muhasabah diri ke mana arah tuju hidup saya sebenarnya. Cara hidup saya di akhir hayat saya, mati bersama dengan orang ramai, ini pergi ke masjid, di situ saya selalu macam muhasabah diri lah, untuk kembali ke jalan yang benar lah. Jadi saya kata kehidupan makin tenang. Masa dulu memang kita ni bukan nak kata tak hebat kan, kita ni biasalah kan, bekerja tak tetap macam itulah. Jadi sekarang dah normal, tak ingat apa yang dia ada ke tak ada, itu di belakang kira. Kita tak boleh desak, kita cuma boleh nasihat lah. Tarik dia, umpama macam orang kata apa, narik rambut dalam tepung kan. Sebab benda ni kita, kalau kita berkeras, mereka akan lagi keras. Memang setengah orang kata tak larang nak berlembut dah, tapi daripada insya-Allah
Rasulullah sendiri pun dia berdakwah ada atas kelembutan dia. Kan, saya pasti insya-Allah satu hari dia mungkin dia akan berubah. Dan saya juga mengharap kepada semua kumpulan komuniti yang mungkin rasa mereka perlu juga untuk bersama dengan JAKIM untuk kami bantu untuk mereka nak belajar sesuatu yang belajar ilmu agama, dan insya-Allah kami akan bersedia memberikan ruang dan peluang untuk mereka bersama dengan JAKIM insya-Allah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku terima